So hari ini untuk Form 5 Sejarah bab 3. Okay, kita akan pergi bab 3, okay, tentang kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Okay, bab ini menyatakan cerita, okay, tentang bagaimanakah negara Eropah membina negara mereka. Apakah amalan teori yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan pembinaan negara. Lepas tu kita juga akan belajar tentang bagaimana kerajaan Islam Madinah mencapai tujuan tersebut, iaitu membina negara. Selepas tu kita akan belajar tentang definisi apakah maksud negara, apakah maksud bangsa, kerajaan dan perbelambangan. Okay, sebelum ni kita akan masuk sedikit latar belakang tentang keadaan politik di tanah Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. Lepas tu, bila kuasa barat datang ke tanah Melayu, apakah perubahan? Okay, pada akhir topik bab 3, kita akan pergi tengok Kesultanan Melaka dan Undang-Undang Warisan Negeri Melayu. Okay, ini merupakan topik-topik yang berada di dalam chapter bab 3. Okay, hari ini kita untuk session ni, kita hanya belajar latar belakang pembinaan negara bangsa, ciri-ciri negara dan bangsa. Untuk Kesultanan Melayu Melaka dan Warisan Negeri Melayu, kita akan tengok pada session yang seterusnya. Okay, so sebelum kedatangan kuasa barat, kerajaan Melayu tradisional memang mengadakan sistem beraja. So you boleh tengok kat sini, perkataan merah tu penting. So kerajaan Melayu tradisional ialah sistem beraja. Raja mempunyai kedudukan tinggi dan istimewa. Raja berperanan sebagai memberi perlindungan kepada rakyat. Perlindungan apa? Perlindungan politik dan menjamin keselamatan rakyat. Sebagai balasan, rakyat pula mengakui kekuasaan raja dan memberi kesetiaan kepada raja. Contohnya, pada abad ke-13, 14 atau 15, negeri Melaka, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan negeri yang sangat kukuh. Mereka telah meluaskan pengaruhnya kepada negeri-negeri lain. So untuk negeri-negeri yang strong, negeri-negeri yang lebih mantap, mereka dapat meluaskan pengaruh kepada di negeri-negeri lain. Selepas kedatangan kuasa barat, terutama kuasa British, mereka membuat sedikit perubahan. Perubahan macam mana? First thing, setiap kerajaan Melayu dipanggil sebagai negeri. Mereka juga tetapkan sempadan. Dan konsep kerajaan-kerajaan tukar kepada konsep negeri. That's why you can see, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itulah mereka tukar konsep daripada konsep kerajaan kepada konsep negeri. Untuk point ini, Malaysian Union tu, kuasa barat iaitu British, mereka menubuhkan Malayan Union pada 1946. Tetapi ditentang oleh golongan Melayu sebab syarat-syarat Melayu dalam Malayan Union tu tidak memuaskan golongan Melayu. Selepas tu kuasa barat mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 dan seterusnya kita mencapai merdeka pada 1957. Ini merupakan overview. Overview kepada keadaan politik negeri Tanah Melayu sebelum kedatangan British dan selepas kedatangan British. Of course dia ada banyak detail yang kita akan belajar nanti. So sekarang kita tukar pandangan, tukar tempat kepada pandangan dunia, iaitu kita tengok
bagaimana Eropah membina negara dia, okay, dan kita bandingkan dengan kerajaan Islam Madinah. So terdapat 4 poin kat sini, 1, 2, 3, 4. So first thing first, kita tengok pembinaan bangsa di Eropah. Okay, idea, okay, idea tentang hak rakyat, kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa moden dicetus apabila terdapat revolusi English, revolusi Perancis dan perang. Disebabkan revolusi, disebabkan perang, mereka mencetuskan idea, okay, untuk mencetuskan idea ingin, okay, fight for, ingin negara yang macam mana, okay, negara yang mementingkan hak negara. Mereka inginkan negara yang ada berperlembagaan, negara yang berbangsa moden. Mereka juga ingin, okay, membentuk negara ikut apa? Ikut sempadan rumpun bangsa, iaitu ikut bangsa. Okay, ini merupakan latar belakang Eropah. So, mengapa mereka, apakah yang menyebabkan mereka ada idea seperti hak rakyat, belajar kerajaan berperlembagaan, negara bangsa moden, disebabkan revolusi British, first thing, revolusi Perancis, revolusi English dan perang. Okay, so kita tengok di Itali. Tokoh utama nama siapa? Count Camillo Benso. Okay, Count Camillo Benso tu merupakan tokoh utama untuk menyatukan wilayah di Itali. Okay, anda kena faham sebelum penyatuan wilayah, Itali merupakan negara yang besar. Sebelah di kawasan utara wilayah Itali seperti Lombardi dikawal oleh orang Austria. Bangsa Itali, orang Itali memang tidak berpuas hati. Mereka ingin menghalaukan orang Austria. Okay. Count Camillo Benso, dia bekerja sama dengan Napoleon III. Napoleon III tu merupakan pemerintah di Perancis. So, dua orang bekerja sama, Count Camillo dengan Napoleon, untuk menghalau orang Austria daripada Itali. Lepas tu dia berjaya menyatukan Itali dan menjalankan sistem pemerintahan monarki. Okay, apa tu monarki? Monarki dia macam sistem beraja sikit, iaitu hak-hak pemerintah hak-hak pemerintah pas kepada ayah kepada anak. Okay, so monarki dia macam beraja sikit. Okay, ini cerita Itali. Lepas tu kita tengok Jerman, nombor 3. So selepas Perang Dunia Pertama, okay, Jerman kalah. Okay, bukan saja ia kalah, okay, mereka ingin membina negara mereka. So siapakah tokoh utama? Iaitu Bismarck, Otto Edward von Bismarck. Dia yang merupakan I would say tokoh untuk menyatukan semua wilayah di Jerman. Untuk menyatukan wilayah di Jerman, beliau guna amalan realpolitik. Okay, so apa maksud realpolitik? Realpolitik merupakan cara untuk mendapat makselamat politik dengan mewajarkan semua apa cara sahaja. Maksudnya mereka mewajarkan semua cara untuk demi mencapai makselamat politik. So apa cara sahaja pun boleh guna asalkan mereka boleh capai makselamat politik, seperti tipu hela, pembunuhan, peperangan dan cara lain-lain. Tak kira cara baik ke, cara tak baik ke, mereka guna je untuk mencapai makselamat politik. So beliau mengamalkan realpolitik dan darah besi dan politik darah besi. Okay, politik darah besi iaitu kekejaman menggunakan tentera. Okay, dan berjaya menyatukan Jerman pada 1871. Sebelum menyatukan Jerman, beliau telah melancarkan tiga peperangan untuk menentang musuh.
Macam mana, apakah peperangan tersebut? Macam mana ingat peperangan tersebut? You ingat DAP je, Denmark, Austria dan Perancis. Melancarkan 3 peperangan, peperangan Denmark, peperangan Austria, peperangan Perancis. Dan juga guna isu benci kuasa asing untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat tempatan. Okay, so Otto Edward von Bismarck guna realpolitik untuk capai tujuan beliau. Lepas tu beliau mengamalkan sistem kediktatorian, iaitu dictator dalam bahasa Inggeris, iaitu pemerintah yang zalim. Okay, dictator. Sebalik ceritanya, kita tengok kalau kita tengok kerajaan Islam Madinah, pembentukan negara dia tidak sama, berbeza dengan negara Eropah. Sebab Nabi Muhammad menggunakan cara yang berprinsip Islam. Okay? Berprinsip Islam iaitu melalui cara diplomasi, musyawarah dan permuafakatan. Musyawarah merujuk kepada perbincangan, lepas tu ada apa-apa tak perang, bincang je untuk mencapai persetujuan. Dan wujudkan amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan rakyat. Maksudnya rakyat dan pemimpin bekerjasama untuk membentuk satu kerajaan Islam. Cara Nabi Muhammad berbeza sikit. Dia menyusun perlembagaan sebelum membentuk negara. Lepas tu Nabi Muhammad berjaya menyatukan orang Yahudi, orang Arab, orang Kristian dalam negara tersebut tanpa perlu berperang. Okay, ini merupakan perbezaan antara pembentukan negara kerajaan Islam Madinah dengan pembinaan bangsa di Eropah. So the last topik untuk session hari ini, kita tengok dalam satu negara mesti ada 4 ciri. Negara, mesti ada bangsa, mesti ada kerajaan dan mesti ada perlembagaan. Negara merujukkan wilayah yang ada apa? Penduduk sempadan dan ada pemerintahan yang berwibawa. Seperti Malaysia, M1 tu Malaysia. Dalam negara Malaysia terdapat apa? Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, okay, yang membentuk Malaysia. Negara juga merujuk kepada institusi pemerintah yang tersusun. Pemerintah membuat apa? Membuat keputusan politik dan undang-undang. Dalam negara mesti ada penduduk. Penduduk tu dipanggil bangsa. Bangsa bukan sahaja penduduk. Ia merupakan sekumpulan manusia yang duduk dalam sebuah wilayah yang ada persamaan. Persamaan dari apa? Bahasa. Orang Cina, orang Melayu, orang India merupakan bangsa negara sebab kita ada persamaan dari segi bahasa. Adat rezam. Kita semua orang makan nasi lemak. Okay, adat rezam. Kesenian. Kita share kesenian. Okay. Dan kita share ada persamaan dari segi pengalaman sejarah. Konsep ni digunakan untuk melahirkan perasaan apa? Bersatu padu. Konsep ni digunakan oleh Datuk Mahathir, okay? Perdana Menteri yang ke-7 dan ke-4 di Malaysia. Dia yang menggunakan konsep bangsa Malaysia untuk meningkatkan perasaan bersatu padu di Malaysia. Ketiga, kita tengok kerajaan. Okay. Kerajaan merupakan pemerintah, okay. Institusi pemerintah. Buat apa? Mengubah dan melaksanakan dasar negara. So, terdapat 3 badan kerajaan, iaitu sistem perundangan, badan pelaksanaan dan kehakiman. Of course, mereka merupakan pengaman dan penentu arah kehidupan rakyat masyarakat sebab mereka yang mengubah dasar. Selepas yang akhir sekali, perlembagaan. Okay, dia bukan law sahaja, dia peraturan tertinggi secara bertulis atau tidak bertulis. Yang menjadi apa? Panduan dan rujukan untuk mentadbir sesebuah negara. So di negara kita Malaysia, perlembagaan kita ialah perlembagaan bertulis.
Dia juga sama ada, dia juga perlembagaan boleh juga berada dalam tidak bertulis. Tapi dalam Malaysia, kita punya perlembagaan ialah bertulis yang bertujuan memberi jaminan perlindungan kepada rakyat negara. Okay. Ni merupakan recap video, a quick recap video for bab 3 kesedaran bangsa dan negara, sejarah tingkatan 5. Untuk bahagian kedua tingkat bab 3, you akan terima recap video untuk session berikut. Terima kasih.